Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini sebelum berangkat ke sekolah ataupun pada hari-hari yang lain, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ustaz akan kongsikan hadis-hadis daripada kitab-kitab hadis, terutamanya kitab hadis karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, untuk panduan dan muhasabah kita bersama. Hadis pagi ini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Sayyidina Umar bin Al-Khattab tentang niat, yang mana hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka sesiapa yang berhijrah semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana habuan dunia yang hendak diperolehi, atau kerana wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya dikira mengikut apa yang dia niatkan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini memberi peringatan murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian. Ia memberi peringatan kepada kita agar kita sentiasa mengikhlaskan niat. Apa sahaja yang kita lakukan di atas muka bumi ini, hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi syarat utama ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah maksud kita nak buat sesuatu perbuatan. Sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan niat kerana Allah akan dikira sebagai ibadah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah. Di antara mereka ada yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sahabat-sahabat yang berhijrah kerana ikhlas semata-mata kerana Allah dan Rasulnya mendapat pahala hijrah yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dalam peristiwa hijrah ini terdapat seorang lelaki dalam kalangan sahabat yang berhijrah bukan kerana Allah, kerana di dalam hatinya ingin mengahwini seorang wanita yang dikatakan bernama Ummu Qais. Beliau dikenali dengan nama penghijrah Ummu Qais kerana dia nak kahwin dengan Ummu Qais tersebut. Dia ikut juga hijrah, tetapi niatnya bukan kerana Allah, tetapi kerana ingin berkahwin dengan salah seorang ahli rombongan yang berhijrah yang bernama Ummu Qais. Niat sebagaimana dihuraikan dalam kitab panduan hadis, penghayatan hadis 40 yang dibekalkan di sekolah. Niat merupakan motivasi dalaman yang menggerakkan kita untuk beramal di samping faktor luaran
yang mencetuskan dorongan kita untuk terus berjaya. Kita digalakkan untuk memperbanyakkan niat kerana seseorang itu diganjari pahala mengikut kadar niatnya. Niat inilah yang membezakan antara ibadah dan adat. Contohnya kita nak pergi ke sekolah. Adakah kita pergi ke sekolah, kita pergi bekerja ini hanya kerana adat? Kerana pagi-pagi kita terpaksa mencari rezeki, maka kita melangkah kaki keluar daripada rumah setiap hari tanpa kita selitkan sedikit pun niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Maka kerugian yang amat besarlah kalau kita semata-mata keluar daripada rumah mencari rezeki adat kebiasaan, tidak ada sedikit pun berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam perjalanan kita mencari rezeki tidak dikira bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seperti makan dan minum, menuntut ilmu, semuanya menjadi nilai ibadah dan mendapat pahala kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa apa saja yang dilakukan di atas muka bumi ini illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dengan niat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Apa sahaja yang kita buat di atas muka bumi ini hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang berniat untuk mengerjakan amalan baik seperti menuntut ilmu tetapi tidak dilaksanakan kerana halangan, seperti dia sakit, tiba-tiba dia sakit tidak dapat pergi sekolah, maka hari itu dia mendapat pahala menuntut ilmu walaupun dia tidak sampai ke sekolah. Kerana niat itulah yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat, apa sahaja yang kita niatkan dalam kehidupan ini hendaklah diniat kerana Allah, dan perkara yang kita hendak lakukan itu hendaklah perkara baik supaya ia menjadi timbangan amal kebaikan di hari akhirat kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan setakat itu saja perkongsian untuk pagi ini. InsyaAllah pada masa akan datang Ustaz lebih bersedia untuk uraian yang lebih baik kerana kesempitan masa untuk bergerak ke sekolah. Aku lu qouli hadza astaghfirullahalazim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah